kasih pada media. Saya hanya nak menyatakan syukur kerana persidangan agung khas bersatu yang kita adakan pada hari ini amat berjaya, telah pun dapat disempurnakan dalam keadaan suasana yang baik, iaitu untuk kita meminda perlembagaan bersatu. Saya tak payah nak pergi detail, tadi dah dibentangkan oleh Dato' Peja, saya pun dah ulas banyak perkara. Tujuannya ialah untuk menentukan kalau sekiranya ada ahli parlimen ataupun ADUN yang bertindak luar daripada bidang dasar parti, bagaimana yang telah pun berlaku pada 6 orang ahli parlimen itu ikut pindaan ini, maka keahliannya itu terhenti mana dia tidak jadi ahli bersatu, dan itu selaras dengan peruntukan perlembagaan pasal 40 berapa A tadi 49A. Jadi dan ini akan trigger apa yang disebutkan sebagai akta lompat parti. Jadi maknanya dia tidak jadi ahli, kursi itu akan terkosong, dan pastinya bila kosong dia dimaklumkan kepada SPR, maka pilihan raya bagi semua kursi yang terlibat itu akan diadakan. Jadi inilah tujuan kita adakan pada ini, kerana sebelum ini perlembagaan bersatu tidak ada peruntukan itu. Yang hanya boleh kita ambil tindakan bagaimana contoh yang lepas tu ialah mengurusi lembaga disiplin, dan kerana mereka kata mereka menyokong tapi mereka jadi ahli. Ini agak luar biasa bagi kami tak boleh terima itu. Jadi kita ambil tindakan berdasarkan kepada disiplin parti. Jadi disiplinnya ialah kita menggantung keahliannya. Jadi selepas ini nanti bila dah diluluskan pada hari ini oleh pihak Perhimpunan Agung khas kita akan bawa perkara itu pada ROS untuk diluluskan. Bila pendaftar pertubuhan luluskan, maka kita akan kuat kuasakan perkara itu serta-merta. Dan untuk tujuan itu nanti kita akan maklumkan inilah dasar kita dan keputusan kita secara terbuka. Dan langkah lepas tu ialah Setiausaha Agung Bersatu Dato' Hamzah nanti akan menulis pada semua ke-6 ahli parlimen tadi untuk menyatakan, kita nak tahulah sah ke betul dia mengatakan dia sokong pihak PMX. Kalau dia kata ya, maka terkesanlah bagaimana yang diperuntukkan oleh perlembagaan kita itu, kursi itu mesti dikosongkan. Soal kalau dia nak kosong secara sukarela itu soal dia lah. Tapi ikut peraturan dan perlembagaan parti kita yang telah kita luluskan ini, kesannya begitu selari dengan akta lompat parti. Jadi apa yang saya sebutkan dalam ucapan tadi, kita harap speaker akan menerima kenyataan itu, dan lepas itu akan maklumkan pada SPR tentang kekosongan, dan kita harap SPR akan menetapkan tarikh untuk kita mengadakan PRK di semua 6 kawasan parlimen yang terlibat. Saya telah menyatakan tadi secara terbuka, ahli parti nampaknya cukup bersetuju dengan tindakan kita, dan kita sudah pun mulakan buat persiapan bagi semua kawasan yang terbabit tadi untuk pilihan raya kecil diadakan. Soal yang detail lain tu tak apalah, biarlah calon apa itu kemudian lah, itu apa yang telah pun kita buat pada ini, kesannya pada orang yang terlibat itu adalah jelas, dan ini kita buat selari dengan perlembagaan persekutuan dan akta lompat parti. Okey. Tuan Sri, selalu persoalan yang ditimbulkan ialah sama ada akta atau pindaan ini boleh bergerak secara retrospektif ataupun backdated. Adakah boleh begitu? Bagi saya tak perlu nak retrospektif, kerana ke-6 ahli parlimen tu menyatakan mereka masih ahli bersatu, dan mereka juga tidak kita lagi singkirkan. Effectively sampai hari ini mereka masih ahli bersatu. Tapi selepas pindaan ini dah diputuskan, nanti kita tanya baliklah. You kata you ahli bersatu tapi you dah pergi sokong sana dan ikut pindaan perlembagaan ini, itu salah. Dan dengan sebab itu maka you punya keahlian bersatu akan terhenti mulai pada hari itu. Maka kesannya you kena kosongkan kursi. Yalah, dia nak kosong tak nak kosong tu soal lain lah, tapi kursi tu mesti dikosongkan.
Tapi kita jangka kalau mereka cabar di mahkamah, benda tu akan mengambil masa juga lah, Tan Sri. Saya tak tahu, itu soal lain lah. Yang penting bagi kami, ini langkah yang kami nak buat untuk menangani isu peruntukan sebelum ini yang tidak ada. Dan saya tahu ada parti-parti lain pun ada buat peruntukan pindaan yang sama juga. Tak payah saya sebutlah. Nothing you know that. Nasri, seandainya kalau katakan di luar Dewan, mereka kata mereka ikut parti, tapi apabila ada blok voting ke apa di dalam Dewan Rakyat, yang mana itu adalah hak mereka sebagai ahli Dewan untuk mengundi menyokong mana-mana yang mereka mahu. Itu soal lain lah. Itu soal lain. Kita nak ambil kira yang ni dulu. Tapi Isu ada ni. trigger Nasri, perlembagaan ini juga. Itu tak apa. Pasal yang penting bagi saya, bila parti dah buat keputusan, katalah ini keputusan parti, ini pendirian parti, ini dasar parti. You sebagai ahli yang berhormat, Don ke ahli parlimen, ikutlah keputusan parti. Apabila you tak ikut keputusan parti, siapa-siapa pun tahu, itu dah melanggar. Dah satu kesalahan. Tapi kesan dahulu, kesalahan tu kesalahan gitu. Kesan ke hadapan, kalau kesalahan, bermakna kamu kena letak jawatan, kosongkan kursi. Itu dia maknanya ni. Ya. So maknanya mereka kena berhati-hati lah. Alright. Perkara 49A/2/C memperuntukkan seorang ahli parlimen tidak hilang kerusi jika diusir oleh parti. Macam mana Tan Sri? Jika diusir oleh parti. Kita tak cakap. Itu betul lah. Cease to be a member. Ya, ini dia. Kita buat keputusan ni kalau mereka penyokong mana-mana itu dan bertentangan dengan dasar parti kita. Ya, itu putusnya. Mana itu salah. Tapi perkara itu kata tidak hilang. No. Cease to be a member. Bukan pecat. Kita tidak pecat dia, tetapi Dia tak cease pecat. to be a member. Dia terhenti. Dia tak terhenti. jadi ahli. Lucut dengan sendiri. Terlucut dengan sendirinya. Kita tak pecat. Dia macam cerita lepas adalah kes kita pun berlaku yang dulu saya tak payah sebut nama siapa lah. They cross the floor. They cross the floor, perlembagaan kata the moment you cross the floor, you cease to be a member of the party. Terhenti, istilah dalam bahasa Melayu terhenti, or in English cease to be a member. Automatically you dah tak jadi ahli. You nak kata apa pun, you cannot be a member anymore. So bila tak jadi ahli ikut anti-hopping law, dia kena hentilah, kena kosong kursi. Ini kita dah kaji. Tak payah nak bincang kat sini lah. Dan kita rujuk pada pakar perlembagaan dan pakar anti-hopping law, sama ada pindaan kita ni teratur, jawapannya teratur. How will you push the speaker to? I'm not going to push the speaker. This is accepting what is been done by respective party. In this case, Bersatu have done this, and this is as per what is required by the Constitution. So sesiapa dia jadi speaker siapa, dia kena hormat lah. I would expect that he has to respect this decision. Bukan dia punya pilihan. The spirit of anti-hopping law. Yeah, that is the spirit of the anti-hopping law. In addition to this, do you propose a bai'ah as well, just as your Perikatan Nasional counterpart? We have done that. I just have to say so that they have been doing the bai'ah. So, as I said, bai'ah is between you and God. That's what I say. Wallahi, wallahi wa tallahi. In the case of Tanjung Karang, he is the one that has already done the bai'ah. But look what happened to him. Irrespective of bai'ah. Bai'ah mean if you do not follow this and this, consequent to that is you akan dilaknat oleh Allah dan Rasul. Dan segala apa duit yang you terima hukumnya haram. Bagi saya itu dah saya takut. Tapi ada orang tak takut. Dia nak suruh kita buat undang-undang macam ini baru dia takut. Saya takut dunia dan akhirat. So what it is, but that is really part of the party arrangement. All the yang berhormat, Adon ke ataupun ahli parlimen kita sudah berbai'ah. Dan saya percaya bagi mereka, kerana mereka setia pada parti, bai'ah itu mengukuhkan semangat mereka untuk kekal dalam parti dan tak bertindak bagaimana yang dilakukan oleh 6 ahli parlimen lain. What about members? At least, I mean, the amendment is for elected representatives. What about members who still are members of the party but still continue to? That one, under the present situation, the party can take any actions, but it is not similar in effect. If we compare with the
ahli yang berhormat. Alright? Say for example just only member dia buat hal tak betul, itulah kita dia buat dulu, kita buang dia apa semua sekali. Itu tak payah ada pembentukan dalam perlembagaan pun. Disiplin parti mengatakan orang ni katalah dia bertanding atas tiket bebas macam pilihan raya, itu salah, automatically he will be removed. That is already provided for under the present constitution. This is for yang berhormat because it's got anti-hopping law coming in and federal constitution as well. That's why we had to do the proper amendment. How soon would this come into effect, the amendment? Selepas ni Sultan Agong akan bawa pada Registrar of Society, minta supaya dia diluluskan, dan kalau dia kata dia bersetuju, maka kita boleh kuat kuasakan secepat mungkin. Agak-agak berapa lama? Tak tahu secepat mana ROS lulus, cepat itu kita ambil tindakan. Tan Sri ada sebut 2 kali dalam ucapan dan juga di sini bahawa masih nak bagi peluang nak dengar dia nak sokong ke atau tidak. Walaupun mereka dah menyokong dan mendapat peruntukan, dah ada jadi pengerusi bagaimanapun, kenapa masih nak diberi peluang Tan Sri? Ialah itu bahasa kita. Kita ni ada berbahasa itu. Kalau tak ada itu langgar, kita ambil tindakan. Itu bahasa saya lah. Betul kan kau ni dah sokong sana. Kalau dia dah ambil duit, dah dapat peruntukan, dia lantik tu, dah tentu bukti dah ada jelas. But in some other cases, dia tak buat macam contoh apa tu, Bukit Gantang. Contohnya yang lain tu macam dia aja, senyap aja. So ada kelainan tu. Tapi kesannya samalah. Okay, thank you. Right. Thank you.